Terima kasih Yang di-Pertua. Saya ingin membangkit beberapa isu mengenai pelabuhan yang telah dibentangkan tadi. Beberapa pelabur dari Australia dan New Zealand telah tulis kepada saya, malah telah telefon saya beberapa kali, ada fax dan sebagainya, mengenai rintihan mereka oleh kerana pelaburan di Labuan. Khususnya, seramai 500 pelabur, dan kebanyakan daripada pelabur ini adalah pesara-pesara dari Australia dan New Zealand. Dan pesara-pesara ini menggunakan simpanan pensaraan mereka ataupun retirement fund untuk melabur di Labuan. Tetapi malangnya, pesara-pesara ini telah mengalami kerugian sebanyak 25 hingga 35 juta US dollar. Dan kalau kita mengambil kira faedah ataupun interest atas pelaburan mereka, kerugian ini akan naik sampai 35 hingga 45 juta US dollar. Wang tersebut diletakkan dalam syarikat amanah atau trust company yang bernama EC Trust Company atau EC Corporate Management. Dan nama CEO ialah Encik Peter Searle, S-E-A-R-L-E. Saya diberitahu pelaburan mereka tidak dibayar balik dengan faedah selepas tempoh 3 hingga 5 tahun. Syarikat tersebut sekarang mendakwa pelaburan mereka adalah terdiri daripada limited recourse. Walaupun pelabur mendakwa mereka tidak diberitahu pada permulaan pelaburan dan tidak dapat membaca perkataan limited recourse yang dikatakan ada dalam dokumen pelaburan. Daripada apa yang saya dengar, syarikat tersebut masih menjalankan perniagaan di Labuan. LOFSA telah melantik auditor sebagai liquidator bagi Secure One Fund pada Januari 2007. Tetapi pelabur-pelabur tidak dimaklum tentang perkembangan liquidation ini sehingga pertengahan tahun 2007. Pelabur-pelabur percaya bahawa perkara ini harus disiasat, termasuk berbagai-bagai peranan yang dimainkan oleh satu syarikat pelaburan, iaitu pengurus dan wakil-wakil, iaitu Phil Crane, Neil dan Margaret Baker, dan pengurus baru iaitu Phil Crane, David Young dan David Ely. David Ely itu E-L-E-Y. Syarikat amanah iaitu Trust Company, iaitu EC Trust Company, EC Corporate Management di Labuan dan juga Peter Searle. Dan juga mereka percaya bahawa Bank Negara dan LOFSA telah gagal untuk menyiasat dan tidak memberi respons yang wajar kepada 500 pelabur-pelabur yang saya katakan tadi. Banyak surat telah ditulis kepada LOFSA, termasuk Bank Negara, termasuk syarikat amanah, tetapi tiada tindakan yang telah diambil hingga kini. Untuk maklumat Dewan Yang Mulia ini dan pihak kementerian, sebanyak 115 surat telah ditulis kepada pihak berkuasa di Malaysia. LOFSA sepatutnya menjalankan peranannya untuk menjaga kepentingan pelabur. Ia harus menyiasat perkara ini dan syarikat amanah tersebut sepenuhnya, tetapi ia telah gagal membuat demikian menurut pelabur-pelabur. Sebab ini saya keluar daripada email. Apa yang pelabur-pelabur tidak faham ialah bagaimanakah satu syarikat yang hutang berjuta-juta dolar Amerika kepada pelabur-pelabur dalam masa 5 tahun ini boleh lepas dan dibenarkan beroperasi di Labuan. Menurut pelabur-pelabur, dan saya petik sentence ini daripada email, mereka mengatakan, dan saya baca dalam bahasa Inggeris dengan izin, they claim that the regulation by LOFSA is non-existent and that the promotion of Labuan as being a well-regulated environment is misleading. Oleh yang demikian, saya cadang bahawa kementerian mengambil tindakan segera untuk menjaga kepentingan pelabur-pelabur, khususnya pelabur-pelabur 500 ini yang telah bersara di Australia dan juga di New Zealand, dan juga cadang kepada kerajaan, khususnya Kementerian Kewangan, untuk restore credibility of Labuan. Terima kasih.